Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita Rahiqul Makhtum. Kita berhenti di muka surat 196 nombor 8. 196 nombor 8. Baik, jadi kita berada di bawah tajuk peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum perang Badar, ataupun kita kata perang Badar. Sebelum berlaku perang Badar tu apa yang berlaku. Jadi kita dah sebut beberapa peristiwa. Jadi kita tengok peristiwa yang ke-8. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Peristiwa Pelatun Nakhlah berlaku pada bulan Rajab tahun kedua Hijrah. Tahun ni nak jadi perang Badar lah. Perang Badar bulan Ramadan, 17 Ramadan. Yang ni bulan Rajab, maknanya dia lagi 2 bulan. Dah lagi 2 bulan sebelum berlakunya perang Badar. Bersamaan Januari 624 Masihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahshin. Mengutus Abdullah bin Jahshin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abang kepada Zainab binti Jahshin, Abdullah bin Jahshin, yang mana turun ayat Quran pada Abdullah bin Jahshin dengan adik dia Zainab binti Jahshin, ketika mana Nabi SAW nak mengkahwinkan Zainab dengan Zaid bin Harisah. Memandangkan Zaid bin Harisah ni seorang lelaki yang miskin, seorang lelaki yang daripada keturunan hamba, daripada orang yang tidak berharta, orang luar bukan Mekah. Bila Nabi nak kahwinkan Zainab, seorang sepupu Nabi, seorang yang berwajah cantik, anak dara, orang yang kaya, keturunannya baik, maka Zainab tak mau kahwin dengan Zaid. Dan abang dia pun sama ni, Abdullah bin Jahshin ni pun tak mau mengkahwinkan adik dia Zainab dengan Zaid bin Harisah. Jadi bila tak mau, maka turun ayat Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut ataupun tidak selayaknya, tak boleh bagi orang lelaki yang beriman, yang ini merujuk kepada dia Abdullah bin Jahshin, wala mu'minatin, dan orang perempuan yang beriman Zainab binti Jahshin. Apabila Allah dan Rasul memutuskan satu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia ada pilihan yang lain. Jadi segala apa yang diputuskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, sepatutnya kita tidak ada pilihan yang lain. Itu tanda kita beriman pada Allah dan Rasul. Ini Abdullah bin Jahshin Nakhlah dengan mengetuai seramai 12 orang muhajirin beserta 6 ekor unta. Tentang kebanyakan peristiwa perang Badar ni, yang pergi ni kebanyakan semua orang muhajirin, sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab orang-orang Mekah ni bermusuh dengan orang Madinah kerana orang muhajirin. Maka Nabi dengan sahabat Nabi yang muhajirin ni nak berhadapan dengan kafir Quraisy yang sentiasa memusuhi umat Islam yang berada di Madinah. Dan musuh utama mereka adalah sahabat Nabi yang muhajirin. Sebab tu Nabi banyak menyertakan muhajirin. Dalam perang Badar pun kebanyakan muhajirin yang ikut. Baik, kemudian Abdullah diberi sepucuk surat oleh Nabi SAW, tetapi dengan arahan membacanya selepas 2 hari. Ini maksud dia apa? Itulah cara tuan-tuan, ataupun teknik. Bagi surat tapi jangan baca terus 2 hari, takut bocor. Surat ni dah bawa dulu 2 hari baru baca. Takut rahsia ni bocor. Ini yang kita kata kena ada perancangan. Tak boleh sembrono, mesti ada perancangan yang rapi. Jadi Nabi bagi surat 2 hari baru baca.
Dia patuh kepada arahan dan mendapati bahawa dia diperintahkan pergi ke suatu tempat yang bernama Nakhlah, terletak di antara Mekah dan Taif. Terletak di antara Mekah dengan Taif. Tempat dia nama Wadi Nakhlah, tempat dia. Kemudian untuk meminta satu kafilah Quraisy serta mendapatkan maklumat tentang tujuan mereka. Dia memaklumkan kandungan surat kepada para pengikutnya yang dengan membabi buta menurut perintah itu. Dia tak sesuai dengan membabi buta. Bukan membabi buta, maksudnya taat lah tuan-tuan. Betul lah, tak membabi buta ni kalau perintah tu salah. Jadi terjemahan dia tak cantik. Sebab surat itu daripada Nabi SAW. Kita tak kata dia taat pada Nabi secara membabi buta, kita sebut. Taat membabi buta ni taat pada benda yang salah, kepada orang yang tak layak. Benda betul pun, benda salah pun diikutnya, itu membabi buta. Ini ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan pada Rasul, ketaatan yang mutlak. Dalam Quran sebut, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sebenarnya dia taat pada Allah. Taat pada Rasul itu adalah taat pada Allah. Ini ketaatan bukan membabi buta, ketaatan yang wajib. Baik, kemudian kafilah yang membawa muatan kismis. Kismis, yakni anggur yang dikeringkan. Kita dah makan kismis ni, makanan ribu-ribu tahun dulu dah makan dah. Anggur yang dikeringkan. Bekalan makanan dan barangan lain akan melewati Nakhlah. Yang ni sama daripada Mekah ke Taif ataupun Taif ke Mekah. Turut dalam rombongan kafilah itu ialah tokoh Quraisy seperti Amr bin Hadrami, Uthman dan Naufal, dua orang anak lelaki Abdullah bin Mughirah dan lain-lain. Kemudian orang-orang Muslim berbincang sama sendiri mengenai pertempuran dengan mengambil kira bulan Rajab. Kita tahu ada bulan yang suci, yang mana bangsa Arab ni dia tak berperang tuan-tuan. Dia ada 4, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah. Sekarang ni dah masuk Zulhijjah ke belum tuan-tuan? Dah ke belum? Masuk belum? Belum lah. Belum lagi kan? Tuan-tuan yang lupa, masuk je 1 Zulhijjah, puasa sampai 9. Pahala dia sangat besar. 10 tak boleh lah raya haji. 1 hingga 9 Zulhijjah, pahala puasa dia sangat besar. Itu adalah peluang yang kedua Ramadan. Peluang yang kedua Ramadan. 1 hingga 9 Zulhijjah tidak boleh mengalahkan Ramadan, kerana Ramadan ada Lailatul Qadar. Selain pada itu menang pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Jadi bulan yang selalu orang terlalai tuan-tuan. Sepatutnya bila masuk Ramadan ramai orang buat ibadah. 1 hingga 9 Zulhijjah juga kita kena ramai buat ibadah. Pahala dia sangat besar. Dia tak boleh lawan Ramadan kerana tu je, Lailatul Qadar je. Selain pada itu pahala dia berlipat kali ganda. Nabi sebut lebih besar daripada orang yang berjihad sekalipun. Kecuali orang tu berjihad, dia tak balik lah, mati syahid. Itu tak boleh lawan lah. Baik, jadi tuan-tuan, dia bulan Zulqaidah, Zulhijjah, lepas tu Muharram, lepas tu Rejab. Rejab dia jauh sikit. Yang 3 tu sekali kan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Bulan ni orang Arab jadikan tak berperang. Orang Arab mulia kan. Kenapa orang Arab mulia kan? Sebab orang Arab ni sentiasa berperang. Perang kerana semangat suku. Itu budaya Arab. Bani Umayyah perangan Bani ni, Bani Hashim perangan Bani Bakar, Khuza'ah, Quraisy lawan dengan ni, saling berperang kerana suku. Kalau tuan-tuan baca Quraisy kena berperang. Sebelum Mekah dulu dikuasai oleh Khuza'ah dan Bani Bakar. Kemudian Qusay bin Kilab perang, mati ramai, ribuan mati, hingga Qusay bin Kilab daripada suku Quraisy berjaya merampas Mekah daripada Khuza'ah dan dan Bani Bakar. Walaupun mereka semua ni tok nek mereka sama. Tok nek mereka Nabi Ismail alaihi salam. Suku-suku Arab ni bukan suku yang berbeza, dia sama aja. Tapi kerana Bani-Bani ni dia bangga pada tok nek dia. Kalau kita lain tuan-tuan, betul tak? Lain, dia punya lahjah lain. Arab kalau suku-suku ni bahasa semua sama, sebiji. Kita macam kita duduk di Penang dengan Perak, lain slang dia. Penang, Perak dengan Kelantan, Terengganu lain. Kalau macam ni pun Bani Umayyah, Bani Hashim, bahasa sama, sebiji, tak ada beza langsung. Tapi kenapa perang dia pun tak ada beza langsung? Pasal dia pun suka semangat suku tu. Saya bagi contoh macam Bani Umayyah kan. Kadang-kadang kita baca dalam sirah, berperang dengan Bani Hashim setelah kewafatan Nabi kan. Perang, mati ramai Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Siapa Bani Umayyah dengan Bani Hashim tu? Suku yang lain ke? Tok nek dia sama, Abdul Manaf. Nabi Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, terusnya sampai Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Abdul Manaf tu? Abdul Manaf tu adalah tok wan kepada Hashim dengan Umayyah. Hashim dengan Umayyah tu dua beradik. Hashim bukan Hashim, dua beradik dengan Abdul Syam. Abdul Manaf ada anak nama dia Hashim, satu lagi nama Abdul Syams. Anak Hashim nama Abdul Muttalib, tok wan Nabi ya. Anak Abdul Syam nama Umayyah. Itu panggil Bani Umayyah, anak cucu cicit Umayyah. Jadi Bani Umayyah tu sebenarnya dia beradik Nabi. Dia beradik Nabi juga, tok wan di atas sikit. Banyak orang kadang-kadang dia ingat Bani Umayyah, Bani Hashim ni benda yang berbeza jauh kan. Sama, cuma semangat suku tu. Bani Umayyah tu anak cucu cicit Umayyah. Bani Hashim anak cucu cicit Hashim. Tok wan dia sama Abdul Manaf. Bani Umayyah dengan Bani Hashim tu bersaudara. Tok wan dia sama Abdul Manaf. Kalau nak atas lagi, siapa? Quraisy. Quraisy tu atas lagi. Abu Jahal Quraisy, dia Bani Makhzum. Makhzum tu nama orang. Bani Makhzum, anak cucu cicit Makhzum. Makhzum tu anak kepada Quraisy juga, bertemu dengan Quraisy. Kita duk kata kafir Quraisy. Nabi Muhammad juga Quraisy. Quraisy tu nama dia Fihrun bin Malik, digelar sebagai Quraisy. Quraisy tu apa? Ikan jerung. Ada yang kata digelar dia ikan jerung pasal dia ni perwatakan dia yang hebat, tegas dan berani. Ada yang katalah. Jadi digelar Quraisy, nama dia Fihrun. Quraisy inilah dia banyak anak cucu. Makhzum anak dia, Umayyah daripada anak cucu dia, Hashim, Abdul Muttalib, banyak Khuza'ah, Bakar, banyak suku-suku ni bertemu dengan dekat siapa? Quraisy. Tu kita kata kafir Quraisy. Nabi salah satu daripada Quraisy. Boleh lah. Jadi bila kita baca sejarah kita tahu rupanya dia beradik semua. Sebab tu kadang-kadang Abu Sufyan dia menganggap Nabi ni anak saudara dia. Memang anak saudara jauh. Pasal tok nek dia sama. Dia dekat-dekat semua. Baik. Kemudian kerana mereka ni suka berperang, kalau duk perang saja, semangat suku ni duk perang saling berbunuhan, kalau tak ada bulan yang berdamai, maka susah nak hidup, perang ya. Maka bangsa Arab muliakan 4 bulan. 4 bulan ni jangan perang. Yang tadilah yang saya sebut tu. Dan ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 bulan ni depa tak berperang dan depa tak berburu sekalipun. Sebab berburu tu termasuk dalam mengalirkan darah. Jadi bila depa tak perang, tak bergaduh dengan mana-mana, masa inilah depa boleh jual berniaga, depa boleh jual ternakan, depa boleh jual boleh jual hasil tanaman, tak perang 4 bulan ni. Jadi sekarang ni waktu pertemuan ni waktu bulan Rejab. Orang Arab sangat muliakan bulan Rejab dan Allah Taala juga iktiraf benda tu bagus ya. Memang Islam sangat mengiktirafkan tak perang ni. Tak perang tu bagus. Dalam Quran sebut apa? Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau musuh yang merangi Islam tu nak berdamai. Islam bukan suruh kita bunuh bom sana bom sini. Dia cari perdamaian, itu Islam. Jadi Allah Taala sebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan di sisi Allah ni ada 12 bulan. Jadi yang menetapkan 12 bulan dalam setahun ni Allah yang menetapkan. Sehingga kalender orang putih, kalender apa semua 12 bulan. Kalau ada kalender yang selain pada 12 tu pelik lah. Kerana Allah yang menetapkan 12 bulan. Tak kira lah kalender tengok matahari ke, tengok bulan ke, dia 12 bulan. Minha arba'atun yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak diciptakan langit dan bumi, Allah dah tetap dah setahun 12 bulan, bukan 16, bukan 12. Kemudian Allah Taala sebut minha arba'atun hurum, 4 dia haram, bulan haram. Bulan yang mana diharamkan menumpahkan darah, tak boleh perang. Jadi sekarang ni waktu kejadian ni pada bulan Rejab, bulan yang bangsa Arab muliakan, tak berperang. Jadi dia berbincang bulan suci. Sedangkan kegiatan berperang hendaklah ditangguhkan di tanah Arab ketika itu. Orang Arab muliakan. Walaupun di budaya Arab, dalam Quran iktiraf benda yang baik, tak berperang. Kemudian sama seperti bulan-bulan Zulhijjah, Zulqaidah dan Muharram, tetapi akhirnya mereka bersetuju untuk menyerang. Dan dalam pertempuran itu Am bin Hadrami terkorban, kena panah. Jadi sahabat Nabi bincang-bincang macam mana nak buat ni, dia tak tahu. Bincang, tak apalah, kita peranglah. Dia berijtihad, peranglah. Jadilah perang, maka terkorbanlah seorang yang bernama Am bin Hadrami, ini daripada Quraisy, kafir Quraisy, terkorban kerana terkena panah. Sementara Osman dan Hakim ditawan.
dan Naufal melepaskan diri. Mereka pulang dengan membawa rampasan perang dan 2 orang tawanan. Mereka memperuntukkan seperlima rampasan perang kepada Allah dan pesuruh Allah, dan selebihnya, pesuruh Allah ni Nabi SAW lah, dan selebihnya untuk mereka. Jadi harta rampasan perang itu falillahi khumusahu walil rasul wazil qurba wal yatama dan seterusnya. Maksud dia harta rampasan perang yang dapat 1/5 untuk Nabi, kemudian untuk ahli keluarga Nabi, anak yatim, fakir miskin, wabnus sabil, orang yang terputus bekalan. Dan jadi Nabi dapat 1/5 daripada 1/5. Maksud dia yang dapat pada Nabi pada harta rampasan perang adalah 1/25. Dia ada lagi lah untuk keluarga Nabi, zawil qurba, anak yatim, fakir miskin, ada dalam apa, harta rampasan perang tu. Jadi 1/25 itu yang daripada harta negara tu, 1/25 itu pada Nabi SAW. Jadi Nabi, adakah Nabi miskin? Daripada sinilah ijtihad. Ada yang konsep gaji dan sebagainya. Macam ahli parlimen DUN kan, dia ada dapat peruntukan kan untuk dia. Cumanya sepatutnya bertindaklah macam Nabi SAW. Maksud dia kalau ada duit lebih, banyaklah tolong masyarakat. Jadi Nabi ni orang yang kaya. Sebab tu Nabi boleh korban sampai 100 ekor unta. Nabi pernah korban 100 ekor unta. Banyak tu. Nabi orang yang kaya yang hidup seperti fakir miskin. Nabi ada peruntukan, tapi Nabi pilih lebih hidup macam fakir miskin. Ada orang pernah sedekah Nabi, jubah hanya harga 33 ekor unta. 33 ekor unta. Banyak tu. Kalau satu unta 10,000, 330,000. Tapi Nabi pakai saatnya. Nabi pakai dalam beberapa minggu. Ada sahabat puji cantik, Nabi bagi kat sahabat tu. Nabi ni harta tak ada dalam hati Nabi, tak ada. Jadi Nabi banyaknya itu yang Nabi kadang-kadang Nabi dapat emas dalam apa hari Nabi terus infak. Ada yang lepas sembahyang asar Nabi bergerak cepat, Nabi infakkan semua. Harta banyak, tapi harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian 1/25 rampasan perang, dan selebihnya dapat kat dia lah. Pesuruh Allah ini Nabi SAW membatalkan tindakan itu. Nabi tak setuju, sebab peperangan ini berlaku dalam bulan haram. Jadi Nabi batalkan. Baik. Dan menggantungkan sebarang tindakan berhubung dengan unta-unta dan tawanan kerana mengambil kira bulan larangan yang dinyatakan tadi. Jadi Nabi tak setujulah harta tu tidak dibahagikan. Pasal apa? Masa ni bukan masa perang. Bukan masa perang. Sepatutnya tak jadi perang. Di pihak kafir pula, mereka mengambil kesempatan untuk memfitnah orang Islam serta menuduh mereka mencabul bulan suci yang sepatutnya dipatuhi. Jadi masa ni mereka main sentimen lah, orang Islam telah berperang di bulan haram. Jadi point untuk mereka hina Islam lah. Nampak orang Islam telah perang di bulan haram. Kemudian serta menuduh mereka mencabuli bulan yang suci yang sepatutnya dipatuhi. Cakap-cakap yang tidak memberi faedah mengakibatkan kepedihan di pihak para sahabat Nabi SAW, sehingga tiba wahyu yang menghilangkan kedukaan mereka dengan beri jawapan yang muktamad serta menjelaskan bahawa kelakuan orang kafir pada keseluruhannya lebih jijik dan dahsyat dibandingkan dengan tindakan orang Muslim. Sahabat Nabi ni agak sedih bila dituduh, difitnah oleh orang Arab sebagai mencabuli bulan-bulan yang mulia, sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran berkenaan dengan bulan haram. Ini ayat dia. Yas'alunaka 'anil syahril haram min qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Ni selalu kita sebut fitnah itu lebih besar daripada membunuh, tuan-tuan. Tapi kita tengok bukan itu makna dia lain. Bukan fitnah itu lebih teruk pada membunuh. Ni sebut wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat ni akbaru minal qatl. Banyak orang dia terjemah fitnah tu tuduh orang, bukan. Tuduh orang lain, tuan-tuan. Fitnah dalam ni bukan tuduh orang. Tuduh orang tu tak buat, kita tuduh. Arab tak kata fitnah. Arab kata buhtan. Buhtanun azim. Waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, kan Allah Ta'ala sebut sepatutnya orang beriman kata apa? Hadza buhtanun azim. Fitnah bukan maksud tuduh orang. Fitnah itu perkataan Arab yang telah dimelayukan, tapi makna dia kita tak ikut makna Arab, makna dia ikut kita. Makna fitnah tuduh orang benda yang dia tak buat, itu fitnah bahasa Melayu. Tapi fitnah bahasa Arab bukan itu. Fitnah dalam bahasa Arab adalah banyak makna dia, antaranya azab, antaranya ujian,
antaranya perang, antaranya kufur, antaranya syirik. Banyak mana fitnah ikut ayat. Nah, baik. Tuan-tuan pernah dengar orang kata zaman fitnah? Sekarang ni zaman fitnah. Apa ni zaman fitnah? Zaman saling memfitnah, bukan? Zaman fitnah, zaman penuh ujian dan cabaran. Itu makna dia. Banyak cabaran dan ujian. Nabi sebut badiru bil a'mali fitanan. Fitanan tu jamak bagi fitnah. Hendaklah kamu bersegera kepada amalan sebelum datangnya fitnah. Tuduh menuduh, kan? Fitnah ni apa? Kaqit'il lailil muslim, seperti potongan-potongan malam yang kelam. Fitnah tu gelap gelita. Makna dia kalau fitnah tu datang, tuan-tuan semua tak nampak apa. Nabi sebut seperti potongan malam-malam yang kelam. Kalau kita duduk dalam fitnah tu, kita teraba-raba. Kalau kena, Nabi sebut fitnah tu malam yang kelam. Itu yang ulama sebut, bila fitnah ni bila dia keluar, orang yang nampak ni para ulama. Orang yang cerdik dia nampak. Orang yang jahil, orang yang bodoh lah, lemah akalnya, bila dia nampak? Bila fitnah tu dah berlaku baru dia nampak. Tapi para ulama dia nampak awal ini fitnah. Jangan libatkan diri, ini satu ujian yang besar. Jadi bila datang satu cabaran, orang yang bijak, ahli ulama, dia nampak, dia hidu dah, benda ni bahaya, elakkan diri. Tapi orang yang jahil, dia akan terjumus dalam fitnah tu. Bila dia sedar, bila dah hancur apa semua, dah teruk, baru sedang, oh betul lah, baru dah sedar. Baik, fitnah tu mesti ada ujian. Baik, kemudian fitnah dalam ni kita tengok apa makna dia. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan dihormati, bulan haram. Bulan haram ni bulan yang dihormati lah. Haram tu mulia. Bulan yang haram berperang tu, haram satu lagi makna dia yang mulia. Jangan tak boleh berperang padanya. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah dosa besar. Tak boleh perang, dosa besar. Tetapi perbuatan menghalang orang-orang Islam daripada jalan Allah, dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, masjid yang mulia atau masjid yang diharamkan berperang padanya. Nah, itu maksud Masjidil Haram. Haram tu satu maksud dia mulia, satu lagi maksud dia tempat yang diharamkan berperang dan melakukan dosa-dosa. Baik, kemudian serta mengusir penduduknya dari situ. Semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dalam ni tak sebut, tentang kena buka tafsir. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, Jalalain, Al-Baghawi, tafsir-tafsir itulah. Dia ada kitab yang dipanggil Ummahatut Tafasir, ibu induk kepada semua tafsir. Antaranya tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Mafatihul Ghaib. 4. Tafsir tu Ummahatut Tafasir. Baik, ibu kepada semua tafsir. Semua akan terjemah di sini. Fitnah di sini maksud dia kufur. Kalau maksud ayat ni apa? Maksud ayat di sini, kalau orang kafir Quraisy tu marah pada orang Islam pasal memulakan perang pada bulan haram, kena ingat perbuatan mereka yang kufur tu, perbuatan mereka yang menghalang orang daripada Masjidil Haram tu, perbuatan mereka yang menghalang orang daripada beriman pada Allah tu, perbuatan mereka yang merangi umat Islam, menghalau, mengusir umat Islam daripada itu lebih teruk daripada perang di bulan Rejab tu, bulan-bulan haram. Dan fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Di sini apa? Tuan-tuan tengok semua tafsir, semua sebut benda yang sama. Kufur itu, kufur maksudnya kufur ataupun syirik. Kufur dan syirik itu lebih besar daripada membunuh. Memang betul pun. Kufur dosa dia lebih besar daripada membunuh. Bukan tuduh orang, tuan-tuan. Dalam ni tak ada langsung tuduh orang. Tak ada kaitan tuduh orang. Dalam ni yang ada apa dia? Peperangan kerana syirik. Itu disebut peperangan yang berlaku kerana kesyirikan. Jadi maksud di sini, kufur dan perbuatan syirik itu lebih teruk pada membunuh. Kerana kufur dan syiriklah jadinya peperangan. Kerana kufur dan syiriklah jadi pertembungan yang tak berkesudahan. Kerana ada yang kufur, cuba beriman pada Allah, semua beriman, tunduk dan patuh pada Allah, tidak akan jadi pertembungan antara iman dan kufur. Kerana kufur. Baik, kemudian firman Allah ini jelas menunjukkan bahawa kekacauan yang dibangkitkan oleh orang-orang kafir tidak berasas. Maksudnya dia bertuduh orang Islam ni apa perang di bulan apa? Di bulan Rejab. Allah Ta'ala mempertahankan.
Allah Ta'ala muliakan para sahabat. Hakikatnya tempoh suci yang dikatakan itu telah dicabuli oleh mereka berkali-kali ketika memerangi dan menindas penganut Islam. Banyak kali menindas. Dan kalau tuan-tuan baca dalam apa? Dalam kitab sejarah, depa kadang-kadang depa menangguhkan. Contohnya kalau depa nak berperang, depa tangguh bulan haram. Tu bulan haram depa tangguh. Depa tangguhkan. Padahal itu masa tu dah masuk dah, depa tak apa, kita tangguhkan. Dah masuk bulan Rejab lah, kita depa tangguhkan, okey tak apa. Dia panggil dalam, saya lupa istilah dia tuan-tuan, dia menangguhkan. Dah masuk bulan Rejab, dah masuk bulan Zulkaidah, dia kata tak apa, tak masuk lagi, kita tangguh. Bulan sepatutnya dah start 1 Rejab, dekat 10 hari lagi 1 Rejab, dia tangguhkan. Pasal apa? Pasal dia nak perang. Budaya depa. Bila depa nak perang, depa tangguh bulan tu. Padahal mana boleh tangguh? 1 hari bulan ikut anak bulan. Satu terbit anak bulan masuk bulan lain, depa boleh tangguh. Pasal apa? Kalau depa rasa dia perang boleh menang, depa tangguh. Tapi dalam isu ni depa tuduh macam-macam pada umat Islam. Kemudian segala harta benda termasuk rumah orang Islam telah dicabuli, bahkan nyawa Nabi SAW menjadi sasaran mereka berkali-kali. Ringkasnya, dakwah mereka, tuan-tuan ingat tak? Nabi SAW, tapi Nabi berhijrah bulan apa? Kita selalu sambut ma'al hijrah bila? 1 Muharram kan? Tapi Nabi berhijrah bukan 1 Muharram. Nabi berhijrah bila? Nabi keluar daripada Mekah tu bulan Safar. Duduk di Gua Sur 3 hari, dan Nabi mula bergerak pada 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Kemudian ringkasnya, dakwah mereka itu layak digambarkan sebagai biadab dan bernoda. Maksud dia tak padan lah. Mereka duk tuduh sahabat Nabi langgar bulan haram, padahal mereka berkali-kali dah langgar bulan haram tu. Melihat kepada, saya nak sebut di sini, Allah Ta'ala mengakui tentang benda yang baik tu. Jadi jangan berperang pada 4 bulan tu, benda tu bagus. Baik. Kemudian dakwah mereka itu layak digambarkan sebagai biadab dan bernoda. Melihat kepada peristiwa perang Badar itu tidak berlaku sebarang rampasan harta benda atau pembunuhan orang-orang Islam, dan ia hanyalah berlaku bila orang-orang kafir melakukan jenayah di bawah kepimpinan Qars bin Jabir Al-Fahri. Tuan-tuan ingat Qars bin Jabir Al-Fahri, dia datang, tuan-tuan boleh tengok sebelah tu, yang ke-6 tu. Qars bin Jabir Al-Fahri ni dia duduk Mekah. Dia datang ke Madinah, dia serang padang ragut Madinah. Kemudian dicuri beberapa ekor. Sebahagian kita sebut dia bunuh lagi. Dia sempat bunuh beberapa orang sahabat Nabi di Madinah. Itu dia lari. Kemudian Nabi mengejar dia dalam perang Safwan, tuan-tuan, perang Safwan, nama dia perang Safwan. Maka Nabi kejar dia, Nabi dengan para sahabat kejar sampai di daerah Safwan. Safwan ni satu tempat dekat dengan Badar. Sampai di situ rupanya dia dah lari dah. Itu dah dipanggil perang Badar As-Sughra, perang Badar kecil. Sebab dia datang tapi tak jadi perang. Sebab orang kafir tu dah lari dah. Itu dipanggil perang Badar kecil. Dia yang mula dulu. Dia yang mula kan. Kemudian sebenarnya orang-orang kafirlah yang memulakan tindakan sedemikian. Tidak heranlah bahawa perbuatan terkutuk itu ialah sifat semula jadi mereka yang rakus. Sebab tu dalam Quran disebut je lah, diizinkan perang kerana dizalimi, bukan saja-saja. Sebab tu ulama bincang dah, kenapa boleh memerangi orang yang memusuh Islam? Kerana hirabah. Apa makna hirabah? Maksud dia ada satu sikap memerangi Islam. Kita boleh perang dia. Tak kira lah dia sikap dia tu zahir ke batin, tapi sikap tu ada. Sikap dia menunjuk dia memerangi Islam. Kata tuan tahu, Nabi SAW pernah suruh sahabat bunuh seorang lelaki yang bernama Yahudi, yang bernama Ka'b bin Ashraf ataupun Ka'bul Ashraf. Sebab Ka'bul Ashraf ni walaupun dia tak berperang dengan Nabi dengan pedang, tapi dia ni dengan syair dia kutuk Nabi, dia kutuk sahabat Nabi, dia kutuk isteri Nabi. Kemudian dia guna syair dia hasut orang kafir mai serang Madinah. Dialah antara penyebab jadinya perang Badar, perang Uhud. Sebab dia sakit hati umat Islam menang dalam perang Badar, dia pergi Mekah, dia hasut orang Mekah supaya perang Nabi lagi sekali, dan dia pemenang dalam perang Uhud. Ka'bul Ashraf, dia memerangi Nabi, tapi dia tak suruh kaum dia bawa senjata serang Nabi. Tapi dia buat macam mana? Dengan lidah dia yang jahat. Hasut sana, hasut sini, hasut sana sini. Nabi suruh orang sahabat dia pergi bunuh dia, dan dia dibunuh. Itu hirabah, yakni sikap yang memusuhi Islam.
Bila dia tunjuk sikap Islam, maka kita boleh bertindak balas. Tapi kalau dia kufur, dia kafir, dia tak tunjuk sifat Islam, kita tak boleh bunuh dia, kita tak boleh merangi dia, kita tak boleh bermusuh dengan dia, kita kena dakwah dia. Tapi kalau dia tunjuk sikap hirabah, sikap memberontak, lawan, benci, masa ni umat Islam baru boleh lawan balik. Uzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, dibenarkan umat Islam berperang kerana mereka dizalimi. Baik. Islam bukan agama yang, tuan-tuan ingat ketika Nabi SAW melihat jenazah Hamzah kan, Hamzah kan syahid di medan Uhud, kena kerat telinga, hidung, kerat dada. Nabi sedih tengok Hamzah. Maka Nabi SAW sebut, kalau perang lagi sekali kita buat 70 orang mereka macam ni. 70 bunuh mereka kafir Quraisy, 70 kita buat macam ni. Itu perbuatan yang biadab. Ini tamsil. Tamsil yang ini menghina mayat. Dia hina mayat. Orang kafir Quraisy yang dikekat, dia buat telinga ni, dia buat kitchen. Dia buat kitchen. Hidung. Jadi dikekat ni nak memalukan mayat, menghina mayat. Jadi Nabi sangat sedih bila Nabi tengok pak saudara dia Hamzah yang sama umur dengan Nabi kan, diperlakukan begitu. Bila Nabi sebut macam tu, Nabi sebut akan buat 70 orang kafir macam ni, seperti mana-mana, Nabi sedih. Dia buat kat Hamzah macam ni, Nabi sangat sedih. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala turun ke ayat Quran. Allah Ta'ala kata, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu nak membalas perbuatan mereka, balaslah yang sepadan. Dia pun buat satu, buat satu. Jangan buat lebih. Kerana Allah itu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam. Allah bukan Tuhan semata-mata bagi orang Islam. Orang Islam ni yang mengakui Allah itu Tuhan dia. Orang yang non-Muslim tu, dia tak mengaku Allah Tuhan dia, tapi Tuhan dia siapa? Tuhan dia Allah. Takkan kita kata orang bukan Islam, Tuhan dia lain. Bukan. Orang bukan Islam, Tuhan lain yang menjadikan dia. Jangan batal akidah kita sebut lagu tu. Orang bukan Islam yang bagi rezeki pada mereka, Tuhan lain, dewa lain. Batal akidah kita. Yang bagi rezeki kat mereka, yang bagi mereka hidup, bagi kesenangan, bagi mereka kuasa, Allah yang bagi. Kenapa dalam Quran sebut wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kita tengok huraian Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam ayat ni, cukup cantik. Tafsir ada video kat YouTube. Meninggallah Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, antara ulama tafsir ulung lah. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan menjadikan jalan kepada orang kafir menguasai orang yang beriman. Tapi kenapa kita tengok umat Islam kadang-kadang ditindas oleh orang kafir di Palestin, di mana-mana lah. Orang kafir berkuasa di atas umat Islam. Sedangkan dalam Quran, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sama sekali Allah sama sekali tidak akan memberi jalan, memberi kuasa, memberi peluang kepada orang kafir menguasai orang Islam. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, kalau dia benar-benar beriman sungguh, memang Allah Ta'ala takkan jadikan jalan orang kafir menguasai dia. Beriman sungguh macam mana? Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, yang tu memang bagus ya. Betul iman ni pula, iman yang betul-betul. Iman betul macam mana ni? Banyak antaranya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kamu sehingga dikasih pada aku lebih pada segala-galanya. Macam tu. Orang yang dalam hidupnya yang dia paling cinta Nabi melebihi segala-galanya. Nak tahu kita cinta Nabi tak cinta Nabi, kita dalam hidup ni ingat Nabi lebih banyak pada ingat benda yang lain. Itu dia. Tapi kita lebih banyak ingat dunia, tak sempurna iman kita. Dalam ayat yang lain kan, dalam hadis yang lain sebut orang 3 benda yang ada pada kita merasai kemanisan iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dicinta pada Allah dan Rasul melebihi segala-gala yang lain. Apa bukti kita cinta Allah dengan Rasul melebihi segala-gala yang lain? Yang ni Allah dan Rasul lah paling banyak yang berada dalam hati kita. Sebab kita bila cinta sesuatu, kita ingat selalu. Kalau begitulah kita orang Islam ni, dengan semayangnya khusyuk, tak melakukan benda yang haram, tak buat dosa, yang wajib buat elok-elok, sungguh-sungguh beriman. Kalau begitulah orang Islam, memang Allah Ta'ala takkan bagi kuasa pada orang bukan Islam menguasai dia. Tapi orang Islam lah ni macam mana, semayang pun tak, semayang pun tak, puasa pun tak, hina ulama, hina orang yang ni, macam-macam tuan, macam-macam perbuatan jahat yang buat. Jadi bukan yang benar-benar beriman. Nak tengok lagi orang beriman betul-betul macam mana?
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang benar-benar beriman ni, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila sebut nama Allah bergetar hati dia, takut. Yakni kalau ada apa-apa kepentingan yang bercanggah dengan kepentingan dengan Allah, dia tak takut tuan-tuan. Dia utamakan Allah melebihi yang lain. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila dengar ayat Quran bertambah iman dia. Macam mana kita dalam kereta bukan dengar ayat Quran, lagu eliket yang kita dengar. Mana mahu yang kita tuan-tuan. Kita itu beriman Quran yang menjadi halwa telinga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sentiasa mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak cinta pada Allah sedangkan kita tak tengok Allah? Tengok nikmat-nikmat Allah. Tak mana nikmat Allah tuan-tuan? Surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan-tuan. Mata ni. Kalau orang bagi tuan-tuan 10 juta, dia nak cungkir 2 biji mata, tuan-tuan bagi tak? Tak bagi. Mata tuan-tuan lebih berharga pada 10 juta. Orang nak potong kaki tuan-tuan, dia bagi tuan-tuan. Nak potong kaki sebelah dia bagi 20 juta. Tuan-tuan nak potong sebelah kaki. Tak pun dia ambil tuan-tuan punya apa? Selera. Kita ni selera makan, itu nikmat. Selera. Kita makan, lepas tu kita otak kita riliskan dopamin, jadi syok. Cuba dopamin tu sekat, tak keluar. Makan tak rasa apa. Kan ada orang sakit makan tak rasa apa. Tuan-tuan, hilang nikmat hidup. Hilang. Yang Allah Ta'ala bagi ni free semua tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi sebelum meminta pada kita. Tak minta, Allah Ta'ala bagi dah. Tuan-tuan balik ni tengok muka bini tuan-tuan, anak tuan-tuan, Allah Ta'ala yang bagi. Berapa ramai orang yang tak ada isteri, mungkin tak ada anak, betul tak? Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Semua orang yang ada di dunia ni, dia merasai nikmat Allah melebihi nikmat-nikmat yang lain. Baik tuan-tuan. Jadi kalau betul-betul beriman, Allah Ta'ala tak jadikan jalan menguasai dia. Dan orang kafir boleh menguasai dia. Kenapa ada orang kafir boleh menguasai orang Islam? Kerana Allah bagi kekuasaan untuk menguasai umat Islam. Walau sya'allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum. Quran sebut jelas. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala memberi kekuasaan kepada musuh-musuh kamu untuk menguasai kamu. Pasal apa? Pasal umat Islam. Pasal umat Islam. Macam perang perang Uhud. Bila ada orang sahabat Nabi yang silap ijtihad, Nabi kata jangan turun, dia berturun, betul tak? Turun. Muka syahid Nabi semua tuan-tuan. Dia berijtihad. Jadi betulnya tak boleh ijtihad dah masa tu. Nabi sebut jangan turun. Tapi dia berijtihad. Mungkin Nabi kata jangan turun ni, kalau perang tak habis lagi, perang dah habis. Turun. Tinggal berapa orang atas tu. Khalid Al-Walid pusing balik, syahid habis. Habis tu korban tuan-tuan. Kalah umat Islam dalam perangan tu. Baik. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kalau betul-betul beriman, maka tidak ada peluang bagi orang yang dalam Quran pun sebut, malah bukannya orang kafir, malah iblis pun tak boleh menguasai. Kalau betul-betul baik, illa ibadaka minhum mukhlasin, ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali iblis disebut, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, dia tak boleh kuasai. Betul-betul baiklah, betul-betul membersihkan diri dia. Baik. Jadi tuan-tuan, gitulah. Qas bin Jabir. Sebenarnya orang-orang kafir yang memulakan tindakan, tidak heran perbuatan terkutuk itu sifat semula jadi mereka yang rakus. Jadi Nabi SAW, saya lupa ayat tadi tu, bila Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, kalau nak balas buat seorang je. Maksudnya dia berbuat kat Hamzah saja, seorang je lah buat. Nak balas satu je. Pasal apa? Dia buat seorang je, jangan buat lebih. Maksudnya kalau dia buat kat Hamzah saja, Nabi buat kat 70 orang, dah tak adil. Sedangkan Allah, keadilan Allah mencakupi semua. Untuk orang Islam Allah Ta'ala adil, untuk haiwan Allah Ta'ala adil, tak untuk non-Muslim pun mencakupi semua keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Baik. Jadi tuan-tuan, kemudian Allah Ta'ala sebut wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Tapi kalau kamu sabar, itu lebih baik bagi kamu. Sabar. Turun ayat ni, maka Nabi tak buat kat seorang pun dia buat. Maksud dia sabar, tak payah balas. Tak apa dia buat pada Hamzah, tak apa. Hamzah dah masuk syurga dah. Allah Ta'ala balas yang lebih baik untuk Hamzah. Jadi bila turun ayat ni, Nabi tak buat kat dia pun, seorang pun Nabi tak buat. Nabi sabar. Jadi apa hikmah dia? Hikmah dia ramai masuk Islam. Cuba Nabi buat macam tu juga, betul tak?
Tengok apa Nabi dendam. Tidak kan? Apa Nabi tamsil kepada jenazah. Kemudian tidak berapa lama mereka selepas peristiwa itu, 2 orang tawanan itu dibebaskan dan duit tebus darah diberi kepada bapa mangsa yang terbunuh. Nampak adilnya Islam ni. Sampai yang terbunuh tu Nabi bayar diat dan 2 orang itu dibebaskan. Sebab ini bukan masa bulan peperangan, tak boleh perang. Selepas peristiwa itu barulah orang Quraisy sedar bahawa bahaya sebenar datangnya daripada pihak Madinah. Mereka mendapat tahu bahawa Madinah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga serta merhati dekat dengan kafilah perdagangan mereka. Jadi kalau tuan-tuan perasan, pasal umat Islam Nabi hantar sahabat Nabi. Kalau tuan-tuan ingat balik awal-awal kitab tu, kenapa Nabi hantar sahabat Nabi pergi tahan kafilah dagang Quraisy sana, Kenapa Nabi seolah-olah buat tindakan ofensif, bukan defensif, tahan kali ofensif? Kerana mereka yang musuh pada Nabi. Sebelum ni bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, depa hantar surat kan, depa mengancam. Ingat balik. Depa nak datang bunuh Nabi lah, depa datang nak bunuh sahabat Nabi lah. Lepas tu depa main serang tadi. Depa main kacau. Nabi tak ganggu depa. Depa main kacau. Baru diizinkan perang, baru Nabi bertindak balas. Dan tuan-tuan kalau perasan, Nabi tak ganggu pun suku lain. Banyak lagi suku-suku kafir yang lain. Ada Bani Bakar, ada Bani Khuza'ah, ada Bani Mudlish, ada Bani Jumah, macam-macam suku lagi lah yang bukan memerangi Nabi. Bani Jumah termasuk memerangi Nabi, Quraisy. Tapi Nabi tak kacau suku lain. Kenapa tak kacau suku lain ni? Bani Hanifah apa? Sebab dia pun tak memerangi Nabi. Nabi buat perjanjian damai dengan dia. Yang Nabi hantar ni kafilah dengan Quraisy yang Nabi sekat. Pasal Quraisy ni pertama memang dia duk mencari peluang nak memerangi Nabi. Duk hantar surat mengancam, malah dia pergi serang lagi. Dan Quraisy juga yang menghalau Nabi dengan para sahabat. Quraisy juga yang menyiksa sahabat Nabi. Quraisy juga yang merampas harta sahabat Nabi yang ditinggalkan di Mekah. Itu yang Nabi bertindak balas. Kemudian serta memerhati dengan dekat kafilah perdagangan mereka. Ketika itu mereka mendapat maklumat bahawa orang Islam telah memperluas dan memanjangkan aktiviti ketenteraan mereka ke satu daerah menjangkau 300 batu. Jauh lah. Kalilah 300 batu dengan 1.6 km. Serta boleh meletakkan di bawah kawalan mereka. Perlu diingat bahawa orang-orang Mekah tidak mudah digertak. Bahkan mereka terlalu keras kepala untuk menerima hakikat kebangkitan kuasa baru Islam. Memang keras kepala lah. Nabi berdakwah dengan mereka pun macam mana selama 13 tahun. Tak ramai yang beriman, keras kepala. Mereka berazam, tetapi semua itu membawa kepada kejatuhan disebabkan tangan-tangan mereka sendiri dan mempercepatkan kejatuhan mereka dalam perang Badar. Sebaliknya orang-orang Islam dan di bawah perintah Allah mengarahkan mereka berperang dalam bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Bulan Sya'ban boleh Rejab, Rejab, Sya'ban. Baik. Firman Allah, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Dan perangilah mereka menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang merangi kamu. Nampak? Bukan semua yang merangi kamu, yang merangi Islam. Baik. Dan janganlah kamu menceroboh, jangan memulakan peperangan. Nampak? Jangan mula perang. Tuan-tuan ingat Fathul Mekah kan, pembukaan kota Mekah. Nabi saja pergi serang kan? Sebab mereka langgar perjanjian. Ada suku kafir yang memberi bai'ah pada Nabi. Jadi perjanjian damai dengan Nabi. Bani Bakar kot. Dia bila dia buat perjanjian dengan Nabi, Nabi lindung mereka. Walaupun mereka bukan Islam, Bani Bakar tu kufur, tapi mereka taat pada Nabi. Dia ada perjanjian dengan Nabi. Dan dalam perjanjian Hudaibiyah, Quraisy tak boleh serang mana-mana suku walaupun dia kafir yang mana ada perjanjian damai dengan Nabi SAW. Tapi dia berserang Bani Bakar, dia berbunuh Bani Bakar. Maka Nabi bertindak balas, main serang senyap-senyap kan. Main serang, jadilah Fathul Mekah. Walaupun Nabi boleh je pergi serang Fathul Mekah tu, nak bebaskan Mekah tu, tapi kerana jadi satu peristiwa,
Dia pelanggar perjanjian. Ada sebab. Baik, kemudian kerana Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh, nampak? Tak suka. Orang yang memulakan pertumpahan darah. Betul yang pergi bom sana, pergi bom sini. Tak ada kaitan dengan Islam, tuan-tuan. Mengarut, memalukan Islam. Saya tak tahulah kalau bom sana, bom sini. Saya sangat berkeyakinan itu musuh Islam yang buat. Kalau orang Islam yang buat, memang jahil lah. Pasal perbuatan itu menyebabkan nama Islam jadi huduh, buruk. Betul tak? Adakah orang Islam akan memburukkan agama dia? Mustahil. Ada sanggup dia memburuk dia buat video, dia potong kepala orang. Adakah orang akan tengok bagus Islam ni buat lagu ni? Orang takkan kata lagu tu, orang kata jahat, buruk. Mustahil. Saya sangat berkeyakinan itu bukan orang Islam yang buat. ISIS, ya ada ISIS. Tapi saya yakin mereka ni, kalau betul orang Islam, mereka ni orang yang jahil. Diperdayakan oleh benda-benda yang lain. Ada kuasa besar yang lain yang memperdayakan mereka. Jahil, tak reti, tuan-tuan. Sehingga dia buat benda yang memalukan Islam, merosakkan Islam. Baik, kemudian dan bunuhlah mereka musuh Allah mereka di mana saja kamu dapati mereka. Ayat ni tuan-tuan kalau tengok, dia pergunakan Islam kat nah ni. Ni ayat waktu perang. Tuan-tuan kan tengah perang, tuan-tuan takkan tengok musuh, maafkanlah dia. Tuan-tuan buat lagu tu, dia tembaklah tuan-tuan. Dia pegang senapan, tuan-tuan, baik pilah kat dia, aku bersangka baik dengan dia. Ini bukan masa dia. Maaf bagus, tapi ikut tempat. Ada masa maaf tak boleh. Hakim kalau putuskan dia tu bersalah, salah dah. Hakim tak boleh maafkan dia. Dia dah bunuh orang, dia bersalah, bunuh balas bunuh. Walaupun hakim tengok kesian, dia main dengan mak dia yang tak sihat, nenek dia, hang dah bunuh orang, bunuh balas. Itulah keadilan. Nak buat macam mana? Itu hukum. Tak boleh kita kesian. Dalam isu tu tak boleh kesian. Kesian tak kena gaya, tuan-tuan. Baik, kemudian bunuh mereka yang memerangi kamu di mana saja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka pada tempat yang mereka telah usir kamu, dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Fitnah ni dia tak sebut. Benarnya fitnah ni apa? Kufur, perbuatan kufur atau perbuatan yang memulai perang. Ada juga tafsir sebut lagu tu, perbuatan yang memulai perang. Baik, dan janganlah kamu merangi di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka merangi kamu di situ. Oleh itu kalau mereka merangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang kafir. Kemudian jika mereka berhenti merangi kamu, maka berhentilah. Jelas, tuan-tuan. Dia pun tak perang, jangan perang. Jelas. Kerana Allah, keadilan Allah mencakupi semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Sekecil-kecil makhluk pun dia termasuk dalam ruang lingkup keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun tak perang, jangan perang. Baik, kemudian kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, dan perangilah mereka tidak ada lagi fitnah, dan sehingga agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada pemusuhan melainkan orang-orang yang zalim. Nampak tak? Dia berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin. Dia berhenti merangi umat Islam, tidak ada pemusuhan kecuali pada orang yang zalim. Habis, tuan. Panjang gitu. Kita berhenti di situlah. Tidak lama selepas itu. Tidak lama selepas itu. Muka surat 199. Ayat itu panjang. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan wa ba'id tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad